Okey, kita sambung hari ini. Kita akan bincang tajuk graf lengkung dan graf garis lurus. Jadi kita tahulah dalam graf kita ada dua jenis graf kan. Ini penyiasatan saintifik kan. Okey, biasanya kalau graf garis lurus macam inilah. Ini graf garis lurus dan ada graf ni graf A. Graf B ada juga garis lurus macam ni. Kan? Ni garis lurus. Kalau lengkung dia ada banyak lah. Lengkung kita akan tunjuk lah lengkung. Contohnya lengkung yang macam ni kan. Di lengkung yang macam ini. Jadi E ada lengkung yang macam mana kan nak tunjuk kan. Macam ni. Jadi kamu tahulah kalau lengkung kan. Okey, cikgu tanya sikit lah kat kamu kan. Kalau graf lengkung A ni dia kecerunan dia kecerunan sekejap lari sekejap Okey, untuk yang A ni kita nak kata dia positif ke negatif? Positif. Ya, bagus kan. Okey, B? Negatif. Ya, bagus kan. Yang turun tu negatif lah kan. C? Positif. Ya, C pun positif kan. Sebab dia naik tau. Kan? D? Positif. Ya, positif juga. Bagus. E? Negatif. Okey, kamu dah kenal lah apa itu positif dengan dia. Maksud yang cikgu tanya positif semua tu adalah kecerunan dia. Kecerunan positif ataupun negatif. Ada dua lah. Positif ataupun negatif. Kita dah belajar dalam minggu lepas kan. Okey, kita teruskan. Jadi kamu boleh tengok sini ada bentuk-bentuk kecerunan graf. The gradient of the graph. Gradient of the graph. Okey, tengah graf garis lurus, a straight line graph. Ni. Ini graf, ini. Jadi kita ada tiga lah. Ini dah tentu positive gradient, negative gradient, ini pun positive gradient. Okey kan? Jadi yang penting kat sini kan kamu dapati dia adalah garis lurus. Garis lurus maksudnya dia punya kecerunan adalah malar, the constant gradient. Faham tak constant gradient ni? Maksudnya nilai gradient tu adalah tetap. Katakan the gradient 2. 2 lah ni. Dia tak akan berubah. Ini contohnya M sama dengan 4. Negatif 4 kan? Negatif 4 lah dia sampai sudah. Boleh faham? Sebab dia adalah straight line. Garis lurus. Itu kena penting kan? Jadi straight line maksudnya constant gradient. Kamu kena ingat sikit kan? Kalau melengkung, gradient tak constant. Jadi kita tulis sini kan. Constant gradient. Kalau melengkung, gradient akan berubah. Not constant. Gradient mungkin akan jadi increase ataupun decrease. Boleh faham kan? Ya. Okey, cikgu ada satu tips kan berkaitan dengan satu bentuk lah. Jadi kamu tengok ni bentuk bulatan, cikgu buat macam tengah macam ni kan. Jadi nak tunjukkan graf yang sesuai. Kalau bentuk macam ni, yang tengah ni, graf dia macam ni. Boleh faham Kalau bentuk macam ni, ni graf dia. Kalau bentuk macam ni, inilah graf dia. Sama kan bentuk dia kan? Kalau bentuk macam ni, graf dia macam ni. Jadi kamu dah tahulah bentuk graf dia kan? Jadi yang cikgu tulis positif ni, negatif, positif, kamu tahu kan? Positif sebab positif gradient sebab graf dia naik kan? Positif, negatif turun. Ini pun negatif turun, ini pun positif naik. Ni cikgu dah tanya kamu tadi. Kamu dah kenal gradient positif dengan negatif. Okey. Untuk pengetahuan kamu, kalau gradient curve ataupun melengkung, gradient dia adalah tidak constant, not constant. Jadi mungkin increase, mungkin decrease. Okey, jadi cikgu dah letak sini kan. Decrease, increase. Jadi maksud cikgu kat sini, yang di sebelah kiri tu adalah decrease. Di sebelah kiri decrease dan di sebelah kanan adalah increase. Faham tak ni? Faham nanti kita nak cikgu nak tunjuk kamu macam mana nak guna benda ni Kita buat soalan ni baru kita nampak Kita akan buat soalan banyak sikit lah. Okey, kita teruskan. Jadi ni pun sama cikgu rasa kan.
Cuba cikgu laju sikit lah. Cikgu rasa tak ada apa lah kan. Ni samalah. Sama yang cikgu cerita tadi. Okey, kita teruskan yang seterusnya, iaitu kecuraman dan kecurunan. Maksudnya kecuraman ni maksudnya curam lah. Steepness. Kecurunan gradient. Okey gradient ni banyak berkisar pada matematik lah kan. Kalau kita tengok soalan ni, kita bagi dua graf. Okey, ada dua graf. Graf pertama, cikgu buat graf A lah senang. Ni graf A, ni graf B. Dari segi X, apa dia punya paksi Y, F sama kan. Dan X paksi X dia sama. Y sama, X pun sama. Cuma ada graf A dengan graf B. Okey kan? Okey, ni soalan dia. Okey, tengok soalan yang tanya pertama. Dia kata nyatakan dua persamaan kedua graf itu daripada similarity between two graph. Jadi kita kata apa yang kamu dapat sama kat sini? Cuba kita cikgu. Gradient? Gradient sama. Kuat sikit? Straight line. Straight line, okey. Bagus. Straight line lagi? Both are straight line lagi? Apa ada dia? Ada idea? Gradient. Gradient. Gradient sama. Dua-dua tu adalah positif. Kan? Positif. Kemudian jadi both are positive gradient. Kecurunan positif. Dan satu lagi kita tengok, kita kata okey, ni dia punya relationship lah. Relationship maksudnya berkadar terus, maksudnya directly proportional. Directly proportional maksudnya dia garis lurus pada pusat. Boleh faham kan? Ni pun garis lurus pada pusat. Jadi kamu kata F is directly proportional with X. Ni pun sama. F is directly proportional with X. Berkadar terus. Kamu tahu maksud directly proportional? Berkadar terus. Tahu tak maksudnya apa? Tak tahu ya? Directly proportional, kamu tengok kan, dia adalah positive gradient. Maksudnya di sini, bila when X increase, short form when X increase, F will increase. Itu maksudnya. Bila nilai X bertambah, F akan bertambah. Itu maksudnya. Kalau lagi satu, directly dia tu inversely proportional, berkadar sengsang. When X increase, F decrease. Tu kalau graf dia macam ni. Kalau graf dia macam ni kan. Ni, kita buat X lah X meter kan. Katakan graf dia macam ni. Ini kamu boleh kata, when X increase, F decrease. Boleh faham tak ni? Sebabnya adalah negative gradient. Itu negative gradient Jadi ada dua persamaan. Pertama, kamu kata straight line betul. Dua-dua graf adalah straight line. Lagi dia kata positive gradient. Lagi satu, relationship adalah directly proportional. Okay, boleh kan? Directly proportional. Okey, kita teruskan soalan kedua. Dia kata nyatakan unit untuk kecurunan graf ini. Cuba dia terang kamu kan. Cari kecurunan. Apa unit kecurunan? Kecurunan apa kecurunan? Gradient. Apa formula kecurunan? Ingat tak? Y2 minus Y1. Y2 tolak Y1. Betul tak? X2 tolak X1. Betul? Jadi maksudnya di sini atas Y, bawah X. Kalau kamu nak cari unit of gradient, unit kecurunan lah unit of gradient, kita boleh dapatkan unit Y per apa dia? Unit X. Ya, unit X. Unit Y per unit X. Jadi unit X. Apa unit Y dalam gambar ni? Boleh beritahu cikgu tak? Dalam graf ni. Graf ni sama kan? Apa dia? A dengan B sama je. Apa dia? Apa unit Y? Force. Force bukan unit Force physical quantity. Ini physical quantity. Boleh Quantity ya, Newton. Newton adalah unit. Unit Unit.
Jadi kita letak Newton. Untuk X apa pula? Meter. Meter. Jadi kita susun balik. Kita dapat Newton per meter. Jadi sama dengan apa? Newton apa? Newton meter. Ya, negatif 1. Boleh faham Newton meter negatif 1. Ni cara dia kita nak buat Okey. Okey, jadi ibu teruskan Jadi kita tengok sini jawapan dia kita dapat Padam sikit lah Unit Y bagi unit X, Newton per meter. Jadi Newton meter negatif 1. Boleh Boleh. Okey tak? Boleh lah Okey, ni unit of gradient Unit of gradient. Okey, next dia kata sini dia kata nyatakan kuanti fizik untuk T tu tak ada kita silap ni nyatakan kuanti fizik untuk kecurunan graf ini. Maksudnya di sini untuk unit ni Newton meter negatif 1 siapa yang guna? Tu maksud dia. Tapi kamu tak tahu tak apalah sebab kamu baru belajar jadi cikgu beri jawapan lah. Okey, contohnya cikgu bagi tahu contoh katakan kamu tahu unit MS negatif 1. Siapa guna ni? Unit ni. Siapa guna unit ni? Tak dapat? Dapat? Tak dapat ke tak dapat terus? Cikgu boleh pindah yang lain pula? Tak. Okey, tak. Okey, kita bagi yang lain pula Katakan unit yang seterusnya. Bagi meter cube. Siapa guna unit ni? Area. Bukan. Volume. Volume. Kau tahu ni volume Volume V. Kalau unit ni adalah velocity. Simbolnya V kecil. Ini V besar, ini V kecil. Kita ambil simbol ni. Depan ni. Boleh Jadi siapa yang guna unit NM negatif 1? Mungkin kamu tak tahulah sebab lagi susah lah Jadi dia adalah itu dia panggil pemalas spring ataupun spring constant. Spring constant pada ni spring constant. Itu dia. Dan simbolnya K. Kalau volume V, spring constant K. Nama-nama dia lah Okey, boleh cikgu teruskan. Okey, soalan seterusnya dia kata ni tak boleh cikgu bagi jawapan lah. Ini sebab mungkin kamu susah nak ingat Bandingkan kecuraman berarti steepness garis OA dengan garis OB. Jadi OA dengan OB yang mana yang lebih curam? Kau rasa dia curam? OA ke OB? OB. Curam. Okey, cikgu bagi contoh Kamu anggap ni tangga. Kamu tak faham curam ni steepness bahasa Inggeris ni tangga. Ni pun tangga. Cikgu lukis tak cantik, sorry lah. Jadi kamu ni agak kamu ke siapa nak naik tangga. Ni nak naik tangga. Tangga mana yang lebih curam? A lah. Jadi OA kecuraman dia tinggi the higher steepness. Jadi kata sini kecuraman OA lebih daripada OB. Kita pergi pada yang seterusnya. Bandingkan kecurunan garis OA dengan OB. Jadi kecurunan ni ada kena-mengena dengan kecuraman, the steepness. So the gradient, mana gradient yang lebih tinggi? OA ke AB? Mana gradient tinggi? Mana tinggi gradient? OA ke OB? Tak dapat? Tadi cikgu cakap dah. Kecuraman ataupun the steepness dengan kecurunan ni adalah sama. Faham? Jadi mana kecurunan tinggi? OA ke OB? OB. Mana yang tinggi? OA ke OB? OA. OA lah. Mesti OA juga. Maksudnya bila OA ni kecuraman, the steepness tinggi, kecerunan pun tinggi. Atau kita kata sini, ada baliklah. Kita kata steepness. Steepness higher, the gradient higher. Tu maksudnya.
untuk graf ni kan. Gradient. Higher ni bukan maksudnya dia bertambah kan. Gradient ni constant. Tapi gradient ni lebih tinggi berbanding dengan yang bawah ni. Faham yang ni lebih tinggi pada bawah. Tapi nilai dia constant. Mungkin ni 4, mungkin ni 2. Macam tu. Faham tak? Faham. Tu nilai dia kan. Tu maksud tinggi kan. Dari segi comparison. Okey, jadi dia kata keseluruhan AOA lebih daripada OB. Okey, kita teruskan. Okey, bandingkan pemalas spring garis OA dengan OB. Mana yang lebih tinggi pemalas spring? OA ke OB? Mana lebih tinggi? Kamu tak dapat lagi ni kan. Apa yang cikgu masukkan? Mana pemalas spring ni? Yang tinggi? OA. Ya, OA kan. Okey, cikgu ulang balik kan. Jadi kita tengok sini. Dari segi stiffness, OA adalah tinggi. Betul? OA adalah tinggi. Dari segi gradient, OA adalah tinggi juga. Dan gradient itu dalam graf ini, graf F melawan X ini, kita tahu gradient dia adalah apa tadi? Gradient adalah apa the physical quantity untuk F melawan X? Apa gradient dia? Ada jawapan dah, semua dah bincang dah ni. NM negative 1. Yalah, itu unit. Sebenarnya dia apa sebenarnya? Physical quantity dia apa? Tak dapat Bukan tak dapat, ada jawapan. Kamu tak perasan ke ni? Ni jawapan dia. Jadi gradient adalah sebenarnya gradient adalah sama dengan spring constant. Boleh faham? Kenapa sama dengan spring constant? Sebab graf dia F melawan X. Itu sebab dia. Jadi bila gradient increase, maksudnya spring constant juga akan increase. Faham tak ni? Itu dah susah. Boleh faham dah ni? Boleh kan? Nak tanya sekarang. Ada soalan tanya kan? Kena aktif sikit lah tanya kan? Jadi kita kepada dah tahulah pemalas constant. Dia kata sini pemalas spring OA lebih daripada OB. Pemalas spring maksudnya spring constant OA more than OB. Okey, ni dari segi bentuk. Dan kita boleh lukis segitiga sini kan? Kita lukis segitiga OA. Dan ini adalah hypotenuse dia. OB pun kita lukis. Inilah hypotenuse dia. Kita lukis. Okey, itulah kita katakan yang ini dia punya gradient dia tinggi. Tangga dia tinggi, curam. Tangga dia kurang curam. Okey, boleh? Boleh Okey, kita pergi pada satu lagi. Matematik sikit kan. Dia kata menentukan garis tangent untuk keseluruhan untuk graf melengkung. Garis tangent. Garis tangent adalah garis tangent line only intercept at one point. Hanya menyentuh pada satu titik on the curve, pada lengkungan. Boleh kan? Jadi kamu tengok ni ada bulatan. Okey, kita tengok bulatan ni macam curve lah kan, curve. Jadi kita tengok sini, katakan ni adalah pusat dia, the center of the circle. Ni O, kita namakan O. Lepas tu kita letakkan satu titik di sini. Ini titik ni. Kalau kamu panjangkan garisan ini daripada pusat ke sini, ini kita panggil sebagai normal line. Kita panggil normal line. Garis normal. Boleh faham tak? Faham. Garis normal Tapi bila kamu buat satu garis yang macam ni, yang membuat sudut 90 darjah dengan normal line 90 darjah, ini dipanggil sebagai tangent line. Faham? Ini normal line. Faham tak? Faham. Okey Okey, cikgu nak tanya soalan kamu. Jadi tangent line dia seakan sama dengan garis ABCD. Betul tak? Dekat-dekat pun macam D lah kan. Dia macam D. Okey. Jadi M ni garis apa? Okey, garis titik M. Dia kata ada buat garisan lah.
Padam boleh buat dah garisan? Belum lagi. Okay, padam garis tangent. Tu dia. Dia buat garis normal. Okey, boleh kan? Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Titik ni. Mana garis tangent yang sesuai dengan dia? A, B, C, D. Apa jawapan dia? B. Ya, kuat sikit. B. Tak dengar? B. Bola? Bola. Kamu tak dengar, tak suara kamu tak kuat sangat. Okey, jadi kat situ N. Jadi kita buat kan, garis tangent N ialah B. B kan? B macam ni kan? B. Dia dah. Okey, pada titik ni pula, mana garis tangent dia? A. A, bagus. Okey, tu garis tangent untuk B, A. Jadi kamu dah faham lah. Kalau kita lukis garis normal, ni mesti berpusat. Ni garis normal. Ini garis normal. Nampak kan? Garis normal untuk tu lah. Okey, boleh kan? Boleh, kita teruskan. Kita teruskan kan? Ni. Dia tak muka depan pula. Okey. Tu garis normal lah. Garis normal N. Itu pula garis normal P. Macam tu. Faham tak? Faham. Semua datang pada pusat ni lah. Okey kan? Kalau garis normal senang saja. Okey, kita pergi pada soalan. Kita tengok sini. Okey, dia soalan. Kamu kena tengok graf kan? Soalan ni kamu tengok graf apa? Graf ini melawan ni. V ni apa sebenarnya? Baru tadi je aku terangkan kamu dah. Velocity. Ya? Velocity. Ya, velocity. Ni unit dah ms ni satu. T, masa, time, saat. Faham kan? Time, saat. Okey, kita ada dua titik kan. Titik A, yang titik A. Dan satu lagi, titik B. Titik B ni, tapi tu tak tunjuk. Kita kata, tunjukkan garis tangent pada titik A. Senang je. Garis tangent, kita buat titik ni. Lepas tu kita buat satu garisan macam ni. Ni garis tangent. Faham tak? Tu garis tangent kan. Okey, kata titik B. Macam ni. Nampak tak? Jadi garis tangent A dengan B mana yang lebih curam? A. Okey. Jadi maksudnya kecerunan gradient ini lebih tinggi, betul tak? B ni gradient dia lebih rendah. Jadi kamu tengok sini kan, daripada A ke B, pada masa, katakan di masa 1 saat, contoh, ini masa 4 saat. Okey, daripada masa 1 ke 4 saat, kita dapati gradient semakin bertambah ke berkurang? Berkurang. Faham? Nampak tak? Bentuk dia macam ini. Ingat tak? Cikgu ajar tadi kan? Dapat graf macam ini. Kan cikgu cakap belah kiri ni adalah decrease tadi kan? Ingat tak? Belah kiri decrease. Bentuk bulatan tadi tu. Ni kan? Decrease. Jadi nampaklah increase, decrease. Itulah. Nampak tak dia punya tu kan? Okey, kita teruskan. Okey, dia lukis gambar ni, dia punya slide. Okey. Dia kata dekat sini, padam dulu kan. Selerak ni. Kamu dah faham tak apa dah kan? Dia kata lukis segitiga bersudut tepat pada titik A. Senang je. Kamu ambil ni turun ke bawah, ambil ni ke kanan. Ini macam paksi Y, ini pasal paksi X. Macam ni. Turun situ. Jadi dia bentuk segitiga lah. Okey, boleh kan? Tak kisah kamu nak panjang mana, panjang lagi pun boleh. Suka hatilah panjang ni hypotenuse kamu ni. Okey kan? Tapi tetap sama je gradient dia. Kalau panjang lagi pun sama je gradient dia. Tak ada ubah Okey, yang ni B. Dia macam ni pula. Tunjukkan garis tangent. Tu dia garis tangent dia. Tadi cikgu terang kamu kan garis tangent dia. Lukis segitiga. Boleh faham Boleh. Nyatakan unit kecerunan graf. Apa unit dia? Cuba beritahu cikgu. Ini soalan kedua dah ni.
MS negative 1 Okay, MS 91. S. Habis lagi tu, saya sambung ni. MS 91. S. Okay, kan juga tadi dah. Kalau kau ingat tadi dah, Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Kan? Jadi unit untuk Y apa? MS negative 1. Betul? Sambung? Over S. Ya. Over S. Jadi kita selesai apa jadi? Selesaikan ni apa jadi? MS S. negatif. Negative 2. Jadi apa? Negative 2. Negatif 2. Siapa pakai ni? Acceleration. Oh, jadi kita tahulah. Jadi untuk graf ni kita tahu. The gradient is acceleration. Boleh faham tak? Kita dah tahu dah. Sebab apa? Unit ni kita dapat ni. MS negatif 2. Tu kamu kena tahu. Kamu kena tahu macam itu tau. Ha. Boleh tak susah ni. Benda ni pusing-pusing sini ya kan. Okey, ni padam balik lah. Kau boleh buat tak apalah. Jadi unit of gradient adalah unit Y bagi unit X. MS negatif 1 over S. Kita dapat MS negatif 2. Jadi dia kata sini, nyatakan kuantiti fizik bagi kecenderungan graf. Jadi apa jawapannya? Apa jawapannya? Senang je ni. Apa jawapannya? Baru dia bincang. Rugi masa kamu kan? Senang sangat ni. Dia kata what is the physical quantity for the gradient? Tadi kamu dah jawab kan? MS negative 2. Acceleration lah. Kan? Cikgu saja tanya balik. Tadi kamu tak jawab tu juga heran tu. Tadi kita kata gradient is acceleration. Kita juga unit ni siapa pakai? Acceleration. Dia kata nyatakan quantity fizik. The physical quantity for the gradient. Jadi acceleration, pecutan. Boleh faham? Okay. Kena macam tu kan? Banyak lagi soalan-soalan dia macam ni kan? Okay, soalan kita bandingkan kecuraman garis tangent A dengan B. Ni kamu dah jawab tadi. Jadi A ni lebih curam lah. So the gradient ataupun the steepness A more than B. Kan? Kecuraman garis AB lebih pada B. A lebih pada B kan? Kamu dah tengok sini. Okey, yang berikutnya kita tengok ke sini. Bandingkan kecerunan garis. Ini kecerunan. Tadi kecuraman. Sekarang kita cerita tentang kecerunan. Jadi kecerunan macam mana tu? Kecerunan. Cuba jawab. The gradient of A apa? Higher than, more than kan? More than B. Itulah. Gradient more than lah. Kecerunan ni lebih. Okey kan? Okey, dia kata bandingkan pecutan. Tanya pecutan pula. Jadi kamu tahu dah gradient is acceleration. Jadi cuba jawab ni. Acceleration A besar. Sambung. Acceleration A. Sambung. Susah ke nak faham? Acceleration A yang ni ataupun acceleration pada titik A. Acceleration A is more than. Ada. Itu je. Acceleration at A more than acceleration at B. Boleh? Sebab kita dah tahu dah ni kan. Sebab apa? The gradient is acceleration. Kecerunan adalah pecutan. Itu kamu kena tahu. Boleh faham kan? Okey, kita teruskan lagi. Apakah berlaku dengan hal laju apabila masa bertambah? Jadi tanya what happen to the velocity when the time increase. Jadi apa jadi velocity? Increase or decrease? Kita what happen to velocity when the time increase. Apa dia? Decrease. Bertambah kurang? Decrease yang belakang. Bertambah kurang? Kurang. Oh, salah. Bertambah.
Kenapa bertambah? Ini velocity, ini time. Graf ni apa? Positif ke negatif gradient? Positif. Positif. Bila positif, when the time increase, velocity increase. Faham? Okay. Kalau gradient ni negatif, when the time increase, the velocity decrease. Faham? Oh, faham. Tapi kalau dia tanya V dengan T, kalau tanya benda lain, kamu kena jawab juga lain. Okay, laju bertambah, kecerunan positif. Ni sebab kecerunan. Sebab dia tanya yang ada dalam graf. V dengan T. Dia tanya. Kalau tanya tak ada dalam graf, tu dah cerita lain. Okay, contohnya soalan ni. Apakah berlaku pada pecutan? Acceleration. What happen to acceleration? Apabila masa bertambah. When the time increase. Dalam graf ni ada tak acceleration? Tak ada. Tak ada. Jadi acceleration sebenarnya apa? Acceleration sebenarnya apa? Dah lupa balik. Dia pusing-pusing situ je. Acceleration sebenarnya apa? Dalam graf ni. Tak ingat juga. Acceleration adalah gradient. Faham ke? Faham. Acceleration gradient. Jadi sebab acceleration tu gradient, kita tengok trend gradient ni. Gradient ni increase ke decrease? Tengok hypotenuse ni. Increase ke decrease? Decrease. Berkurang ke bertambah? Kurang. Berkurang. Baru berkurang. Sebab ini tinggi, ini rendah. Jadi kamu jawab, ini pecutan berkurang. Ataupun the acceleration decrease. Sebab apa? Kita dapati graf ni melengkung. Melengkung macam ni. Boleh faham dah ni? Boleh kan? Kita ingat kan? Ini velocity time graph. Kalau displacement time graph lain pula cerita dia. Dia jadi gradient tu lain. Tapi cerita dia sama je. Okey, kita pergi pada ni kan. Ni pecutan tinggi, pecutan rendah. Height, acceleration. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Okey, kita relax sikit lah. Kita buat hubungan graf. Ni scientific investigation. Okey, dia kata sini type of graph and relationship. Dia bagi jenis-jenis graf. Okey, kalau kamu jumpa graf macam ni, dia kata a graph, a straight line intercept at y axis. Okey kan, intercept at y axis yang ni. Jadi kita kata apa ni? Dia kata sini relationship dia adalah increase linearly. Kalau kamu jumpa macam ni, kamu kata graf ni adalah increase linearly. Dari segi relationship. Increase linearly. Faham tak? Faham. Okay, no intercept. Kalau intercept dekat asalan ataupun origin, the straight line pass through the origin. Ni, pass through the origin. Ini kita panggil apa? Sekolah belajar lah. Apa nama ni? Directly proportional. Ya, directly proportional. Direct proportional kan? Okay, yang ni pula dia kata straight line intercept at y axis. Negative gradient. Negative gradient lah kan. Jadi ni apa rasanya? Jawapan ni. Saya ingat. Kita tak belajar lagi. Tak belajar lagi lah. Decrease linearly. Decrease linearly. Kenapa linear? Straight line. Decrease linearly. Okay, yang ni ada idea tak? A curve graph with the negative gradient. Apa ni? Tak tahu. Inversely proportional. Inversely proportional. Ini yang penting kan? Okay, yang lagi satu tu tak berapa penting sangat. Jadi cikgu skip. Tak apa kot kan? Yang satu lagi ni. Yang slide ke 34 ni. 35 ni. Jadi kita masuk terus kepada persamaan garis lurus. The straight line equation dalam fizik. Jadi kamu tahu straight line equation. Bagi tahu juga apa tu straight line equation dalam matematik. Y equal to, sambung. Tak dapat. Apa dia? Suraya. Y sama dengan Y equal to apa? Cuba sikit. Suraya.
Sekejap, Y, terkeluar sini. kamu ada 2 account lah masuk kan? Y equal to, Y equal to apa? Y equal to MX plus C. Ingat tak? Y equal to MX plus C. Jadi, cikgu beritahu kamu lah kan. M ni apa? M gradient. Ya, M is gradient. C ni apa? Y-intercept. Y-intercept. Okey, ni Y-axis. Ini X-axis. X-axis. Boleh kan? Kamu kena tahu ni konsep straight line equation. Okey, jadi kita tengok soalan pertama kan. Soalan ni, dia bagi sini. Dia kata straight line equation. Persamaan gaya lurus untuk ni. Okey, Y equal to MX plus C. Jadi kita tengok kan dalam graf ni. Di mana Y pasti Y. Okey lah, terang dah. X axis pasti X. M kecerunan, the gradient. Dan C adalah pintasan Y. Y-intercept. Inilah. Okey, kita dah terang tadi. Okey, tengok soalan ni. Katakan ini ada 0,5. Jadi ini adalah Y-intercept. Faham tak? Y adalah Y-intercept. Okey. Ini paksi Y. Ini paksi X. Okey, Okey, dia bagi satu nilai dekat sini. 5, 10, 0,5. Jadi kamu kena cari gradient lah. Kalau kamu nak cari gradient, senang je. Kamu buat apa? Kamu letak ni X2, Y2, X1, Y1. Betul? Lepas tu kamu gunalah formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Apa jawapan dia? Cuba kira. The gradient. Satu ya? Itu 10 tolak 5 over 5 tolak 0. Dia dapat 1 kan? Okey, 1. 1 betul dah. Apa unit dia? Apa unit dia? MS. M apa? MS negative 1. Ya, MS negative 1. MS negative 1. Itu dia. Boleh kan? MS negative 1. M per S. Itu. Jadi kita tahu, dalam soalan ni kita tahu gradient tu apa sebenarnya? Gradient adalah sama dengan apa? Gradient equal to? Velocity. Ya, velocity. Kamu dah faham. Boleh kan? Gradient is velocity. Itu kamu nak tahu kan? Jadi kita teruskan lagi. Sesaran, ni ada displacement S kan? Masa time. Jadi tadi kita terang dah unit Y over unit X, MS is 1. So the gradient is velocity. Dah terang tadi dah. Ini nak cari gradient tadi. Kamu dah buat tadi. Y tolak Y1. Jadi kita dapat 1 MS is 1. Dah dapat. Jadi pintasan Y. Kita dapat C sama dengan apa? C sama dengan 5. Betul? Boleh kan? C. Boleh? Boleh. C equal to 5. Jadi dia minta buat persamaan gaya lurus. Sekarang kamu tengok. Y equal to MX plus C. Y sekarang apa? Cuba padam, aku tak nampak ni. Y sebenarnya apa sekarang? Y ialah apa ni? Cepat. Seraya. Y tu apa? Y ialah tak dapat? Tak. YS lah. Tak dapat? Faham. Senang je. Itu juga heran juga. Y lah. Dapat semua. Jadi S. Faham? Okay. Equal to. Sama. So gradient apa sekarang? Gradient? 1. 1. Letak 1 kan. Bagi faham. Okey. X tu apa? Time. T kan. Jangan ambil S. S unit. Letak T situ. Okay. T berapa C? 5. Jadi tambah 5. Kita dapat formula S sama dengan T tambah 5.
Ni straight line equation dia. Faham? Faham. Untuk graf ini. Boleh faham dah ni? Okey, cikgu nak padam sikit dengan apa slide tu tulis kan. Okey, kamu dah faham? Padam sikit kan. Kita kat tulis apa pula. Rasa sama je lah. Kan? Jadi persamaan gaya lurus. Y ms plus E. Jadi S sama dengan 1T tambah 5. Okey, ada soalan tak? Boleh faham tak? Faham. Faham, okey. Nanti kamu tengok balik video rakaman ni kan. Sekurangnya kamu boleh tengok, boleh faham kan. Kalau tak faham, buka balik untuk rakaman ni. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Contoh yang berikutnya, kita buat graf ni. Okey, graf ni positif ke negatif gradient? Negatif. Negatif. Jadi, kita tengok sini. Dia straight line ke curve? Straight line. Straight line. Straight line maksudnya apa? Gradient sama. Ya, constant gradient. Bagus. Okey. Jadi kita nak buat terbitkan formula, nak terbitkan straight line equation ni. Tengok soalan dulu kan. Okey, diberi given that equation, dia bagi equation ni siap. Ini equation yang dia bagi. Kamu kena ingat, oh dia bagi dah equation ni. Tak apa. Teruskan. Dan graf di bawah. Graf di bawah. Okey. Dia kata sini, tentukan kuantiti fizik untuk kecerunan dan pintasan Y. Dia kata kecerunan di gradient tu apa sebenarnya? Gradient tu apa? Tadi gradient kita dapat apa tadi? Yang soalan tadi gradient. Mana tadi cikgu punya ni? Tadi gradient kita kata apa? Gradient adalah velocity. Kan? Untuk graf ni lain pula. Graf ni lain pula cerita dia. Apa gradient? Kita tengok kan? Laju pula je. Kan tu. Okey. Jadi kita tengok. Kita kena buat straight line equation. Apa maklumat kita dapat di sini? Sini penyelesaian dia. Kita dapat straight line. Jadi Y pasti Y lah. Jadi tak apalah. Jadi Y tu kita tengok betul ni. M kecerunan. Biasanya kita tengok dia negatif. Ni kecerunan negatif letak negatif M. Okey. Jadi pintasan Y E. Nampak E ni kan? Nampak. Pintasan Y E. Jadi paksi Y sekarang jadi apa? B. V. V depan bukan belakang. Tu unit work. Okay. Paksi X apa? I. Ya, I. Kita dah tahu dah. Jadi kita buatlah persamaan gaya lurus kan. Kita buat balik. Y equal to MX plus C. Jadi Y apa sekarang? V. B. Betul. M apa? Kita ambil ni M ni. Negatif M. Betul. Sebab apa? Negatif gradient. X apa? I. I. Okey. Tambah E. C. C adalah E. E. Kita dah dapat dah persamaan ni. Betul tak? Betul. Tapi yang dia bagi ni. Cuba kamu tengok yang pertama. Dia bagi yang pertama tadi tu. Yang kita dapat yang kedua ni kan. Yang pertama tu dia punya tajuk rumus ataupun dia punya subject is E. Betul tak? Tajuk rumus ni E. Tapi yang kita dapat kedua ni kita tak buat tajuk rumus E. Jadi kita susun supaya yang kedua ni tajuk rumus ni dapat E. Okay. Jadi kita letakkan E sebagai tajuk rumus. Jadi so E equal to apa? B plus M. V plus MI. MI kan? Sebab kita nak sama tally kita buat I M. Betul? Oh, I M sama lah. Kan? Jadi kita compare. Kamu compare equation yang kamu dapat ni. Yang ini. Yang ni lah. Yang ini dengan yang nombor satu tadi. Jadi E dah sama. Bagus. V pun dah sama kan? I pun dah sama. Jadi M iaitu R. Jadi M tu apa? Kecerunan kan? Jadi kita kata the gradient adalah R kecil. Boleh? Okay. The gradient is R kecil. Soalan tadi, kuantiti fizik untuk kecerunan, gradient adalah R kecil, pintasan Y adalah E. Dapat jawapan dah. Okay. Boleh ke faham ke? Boleh. Nampak kan? Nampak sikit-sikit. Apalah. Kamu kena tengok balik kan. Lepas video ni kamu kena tengok. Bila kamu kena tengok Kalau kamu biar takut lupa lah kan. Okey, cikgu teruskan kan. Cikgu teruskan soalan lain. Contoh soalan lain. Contoh soalan lain
kita buat. Tengok ni. Kelas ni mungkin perlukan masa lebih kurang 3 jam lah kan. Yang ni okey tengok ni ST. Nampak kan? Okey ni graf straight line kan. Ya. Straight line, positive gradient. Kamu nampak? Straight line, positive gradient. OS lawan T, kamu tahu dah. Tengok sini. Dia kata tentukan unit gradient. Apa unit gradient? The unit of kecerunan. Gradient. MS -1. Ya, MS -1. Unit Y over unit X, kita dapat M per S, jadi MS -1. Siapa pakai ni? Velocity. Velocity. Dah akan tanya soalan ni kan. Soalannya, nyatakan ketentuan fizik untuk kecerunan graf. The physical quantity untuk gradient. Jadi jawapannya velocity yang kamu jawab tadi tu. V. Nampak? Dah jawab kan? Okay. Okey, yang berikutnya. Nyatakan jenis kecerunan graf sama ada positif dengan negatif. Senangnya soalan ni. Jawapannya? Positif. Positif. Boleh senang. Okey, kita apakah berlaku pada S apabila T bertambah? S dengan T. Apabila berlaku S dengan T. Jadi S akan bertambah. Kan? Sebab positive gradient. Apabila masa bertambah, S bertambah. Sesaran bertambah. Displacement increase. When the time increase, displacement increase. Itu dia. Okey, yang ni pula. Dia kata apakah berlaku kepada kecerunan untuk graf garis lurus. Jadi cikgu tanya, kecerunan ni bertambah ke berkurang? Kecerunan ni. Bertambah. Dah kamu terperangkap dengan cikgu dah. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Constant. Constant. Sebab apa? Sebab straight line. Straight line. Curve baru dia akan bertambah kurang. Kalau curve. Faham? Jadi dapat constant. Malah. Kalau nampak je straight line, automatic. Gradient is constant. Senang. Macam itu cara dia. Okey, yang begini apakah berlaku pada V apabila T bertambah? Kalau tengok dalam graf ada tak V kat sini? Tak ada kan? V ni adalah gradient. V ni adalah kecerunan. The gradient. When the time increase, the gradient is apa? Same. Constant. Jadi bila gradient is constant, maksudnya gradient is velocity. Bila gradient is velocity, maksudnya the velocity is constant. When the time increase, velocity. Laju adalah malah. The velocity constant. Faham? The velocity is constant. Itu cerita dia. Sebab straight line. Okey, ni kata nyatakan hubungan graf. Cikgu baru terang tadi kamu. Apa ni? Directly proportional. Ya, directly proportional. The displacement sesaran directly proportional with time. Jawab macam tu kan? Okay. Senang tak? Senang tak slide ni? Dah. Boleh tak? Boleh kan? Boleh kita buat. Kita buat lagi soalan. Dah apa kita banyak-banyak soalan pun kamu faham. Okey, kita buat soalan ni pula. Kali ni graf lain pula. Graf dia V melawan T. VT. VT graf. Kan? VT graf tapi dia tak intercept at 0. Tapi dia masih straight line. Dan dia masih positive gradient. Okey, kamu tengok kan. Positive gradient kan. VT. Soalan pertama, unit of gradient. Apa? MS -2. Ya, MS -2. Sebab apa? MS1 over S. MS2. Kamu dah dapat. Okey, yang kedua. The physical quantity for the graph. Siapa pakai ni? Acceleration. Acceleration. Kamu dapat lah. Acceleration. Okay, next. Dia kata jenis graf ni kamu tahulah. Jawapannya apa? Positive. Positive gradient. Soalan sama je. Cuma kamu kena pandai jawab kan. So what happened to the velocity when the time increase? What happened to velocity ada dekat graf. Dia tanya velocity ada dekat graf, laju, masa ada dekat graf. Jadi ada dekat graf jawapannya apa? The velocity increase. Bertambah kan? Okay. When the time increase, velocity increase. Itu cerita dia lah. Okey, ni pula dia kata apakah berlaku pada kecerunan graf garis lurus. Jadi kecerunan graf ni kita tengok. Jadi kita jawab sebab dia straight line kita kata the gradient is constant. Sama je ya, gradient is constant malah kan. Okey, dia kata apakah berlaku pada pecutan? Pecutan tak ada dalam graf. Pecutan is a gradient. Kan?
Gradient hilang tu kan. Gradient when the time increase. Jadi when the time increase, the gradient the acceleration apa yang mana? Increase or decrease? Increase. Habis terperangkap. Jawapannya constant. Sebab gradient is constant. Acceleration is gradient. Gradient is constant. Faham? Sebab apa? Straight line. And when time increase, the gradient ataupun the acceleration is constant. Faham? Faham. Itu cara dia. Pecutan dia ada malah. Okey, hubungan graf. Okey, kamu boleh jawab kot. Y. Ingat tak? Lupa tak? Increase linearly. Ya, bagus. Increase linearly. Meningkat secara linear. Increase linearly. Okey, senang tak? Nice. Boleh, boleh kan? Okay, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Soalan ni sama macam tadi juga, tapi ni soalan dia tanya lain lah. Okay, tapi ni mungkin kamu tak tahulah. Sebab ni bab yang kamu tak belajar lagi kan. Cuma cikgu nak apply tajuk satu ni untuk bab tu. Kan? Okay. Soalan pertama dia kata unit of gradient. Apa unit of gradient sini? B. A negative 1. Okay, bagus. VA negative 1. VA negative 1. Okay, ni kamu mungkin tak tahulah dia katanya. Dia kata kuantiti fizik untuk ni. Mungkin kamu tak tahulah, tak apa. Cikgu beritahu lah. Jadi unit untuk ni adalah kita panggil resistant. Rintangan. Resistant, kamu tak tahu tak apalah, ini sebab ni bab elektrik kan. Cuma nak tengok konsep graf tu sama je kan. Sebenarnya tiap-tiap bab ada bentuk-bentuk macam ni. Jadi kamu boleh jawab. Jangan takut dengan bab-bab baru ke apa. Kalau kamu ada basic fizik, boleh jawab semua ni. Okey, dia kata jenis kecurunan soalan ni kamu boleh jawab lah. Dah tentu jawapan dia Negatif. ya, negatif. Soalan sama je tu kan. Dia kata apa berlaku pada I? I dia bagi when V bertambah. Jadi when I increase, V apa? When I increase, V macam mana? Decrease. Ya, decrease. Sebab apa? Negatif. Dia dah. When I increase, V decrease. Dia dah. Okey, soalan seterusnya. Dia kata, apa berlaku pada gradient untuk gaya lurus ni? So, the gradient. Kamu tengok gradient ni apa? Tadi soalan dia ulang banyak kali dah ni kalau tengok kan? Constant. Apa jawapan dia? Constant. Constant. Sebab apa? Straight line. Faham kan? Jawapan dia constant sebab dia straight line. Walaupun negatif tapi tetap straight line. Tadi positif tetap straight line. Straight line mesti constant. The gradient is constant. The gradient is the gradient adalah resistant. Untuk soalan ni. The gradient is resistant. Okay, soalan tu kata ni. Kata apakah berlaku pada rintangan apabila arus bertambah? What happen to the resistance when I increase? Ada apa jawapan dia? Constant. Constant. Sebab the resistance is Gradient. Itu je. Nampak kan? Senang je kan? Okey, hubungan graf. Apa nama hubungan graf? Dah lupa dah. Linear. Ya, decrease linearly. Berkurang secara linear. Decrease linearly kan? Decrease linearly. Okey, kita cuba buat soalan ni pula kan. Soalan yang ni ada kata graf sikit lah nampak. Tapi tak nampak sangat, tak apalah kan. Cuba jawapan lah kalau kamu tak nampak sangat. Okey, soalan dia begini. Dia kata graf daripada kajian, tak apalah, menyiasat hubungan velocity lah. The volume, isi padu volume dengan suhu theta. Suhu theta, volume and temperature. Okay kan? Dan pada kes tetap tak apalah, tak kisah. Yang penting konsep graf tu faham ni kan. Berdasarkan graf, jawab soalan berikut. Tengok soalan dia. Dia kata, apakah berlaku pada V apabila theta bertambah? Jadi kalau kita tengok graf ni, graf dia macam positive gradient kan? Jadi what happen to the volume when
theta increase. Ini jawapan dia. Increase. Okey, volume increase. Sebab apa? Kita tahu dia adalah positive gradient. Faham? Tapi kalau kamu tengok soalan, graf ni pendek kan? Jadi kamu panjangkan je lah. Kamu buat extrapolate. Extrapolate maksudnya graf yang pendek kamu panjangkan. Sebab ada jawapan markah lagi kan? Contoh ni. Tentukan markah. Tentukan nilai theta. The temperature. Dia kata isi padu sama dengan sifar. The volume is 0. Jadi kita tahu volume sini 30, 20, 10, 0. Tapi tak ada bacaan sini. Betul tak? Jadi kita nak bacaan dia. Jadi nak bacaan, jadi graf ni kita perlu extrapolate. Kita panjangkan. Kita panjangkan macam ni. Nampak tak? Nampak. Graf ni kita panjangkan. Guna pembaris kamu panjangkan. Dan kita tengok dia ada intercept dekat y-axis. Intercept dekat sini. Agaknya berapa dekat sini? Lebih kurang. Yang kamu nampak. Kau cikgu besar ke sikit lah kot. Berapa tu? Berapa lebih kurang? Negatif? Negatif 250. Ya, lebih kurang negatif 250 lah kan. Tengah-tengah kan. Antara 200, 300 tu, tengah-tengah negatif 250 lah. Jadi kita tengok sini, dia punya nilai dia, tapi dia 240 lah. Tak apalah, dekat-dekat lah kan. Kamu kena tengok kotak dia tu. Cikgu pun tersilap tu. Ada tu. Ada berapa kotak dekat situ lah kan. Kena tengok betul-betul lah. Okey kan. Jadi kita tahu, kita kena baca sini. Macam mana nak baca ni. Kan? Nak baca nilai dia. Okey. Kalau nak tengok dekat-dekat boleh lah. Kita, cikgu rasa macam ada 4 kotak. Betul lah, ada 4 kosong kan. Boleh tak? Ada 4 kotak. Betul je lah. 2, 4, 2 kosong. Okey. Jadi nilai dia betul lah. Okey, soalan seterusnya dia tanya, tentukan nilai V apabila theta, padamlah, theta equal to 300 degree Celsius. Jadi 300 degree Celsius ni kamu tengok theta 300 sini, nampak? Faham tak? Theta 300 sini. Dia kata tunjukkan bagaimana dapat nilai V. Nak dapat nilai V, kamu kena panjang buat titik. Dah sampai sini, kamu kena teruskan lurus balik. Bacaan dekat sini. Faham? Faham. 300 naik ke sini. Naik ke garis putus macam tu. Nak jawab tu macam tu kan. Tu maksud tunjukkan kan. Jadi, yang seterusnya kita buat garis putus-putus yang ke situ. Kita tengok berapa bacaan ni. Okey, cuba kita baca sama-sama. 20 nak ke 30. Ada berapa kotak tu? Ada 10 kotak kan? Jadi berapa kotak? 20 berapa? 22. Ya, 22. Jadi jawapan dia adalah 22 degree Celsius. Sorry. Tak faham. 22 centimeter cube. Itu cara dia. Boleh faham tak? Faham. Okey. Okey, cikgu ada satu tips kan. Kita share. Kita share dulu tips lah ni. Kita kata menyesuaikan hubungan pemboleh ubah dengan formula. Ni cikgu punya tips lah. Share ini boleh gunakan untuk semua bab lah. Semua bab kita boleh guna lah. Okey, dia kata ni ada formula D kecil. Tak apalah, cikgu bagi je formula ni dulu kan. N sama dengan D over D. Okey kan. Jadi kita tengok kan. Yang pertama ini sebelah kiri. Ini sebelah kanan. Boleh? Dia kata hilangkan pecahan. Pecahan ada belah mana? Kiri ke kanan? Kanan. Kanan. Ada D kecil ni kan? Ya. Jadi kita tengok N. Boleh hilang. N sama dengan D besar bagi D kecil. Jadi dia kata hilangkan pecahan. Maksud D ni kena pindahkan ke sini. Betul tak? Bila D pindah sini apa jadi? ND sama dengan D. Faham? Faham. Maksudnya kiri tak ada pecahan, kanan pun tak ada pecahan. Betul tak? Boleh faham tak? Okey, dah faham, bagus. Cikgu teruskan. Kita dapat ND equal to D. Okey, step yang kedua. Ingat step pertama, no fraction. Hilangkan pecahan. Step yang kedua, kita kata yang sebelah kiri tu adalah lelaki, di sebelah kanan tu perempuan. Kita tengok sini kan. Tengok sini. Jadi kita tengok yang N kecil ni, laki, perempuan. Boleh?
Boleh. Kiri laki, ni kiri, kanan perempuan. Jadi N lelaki, D kecil lelaki, D besar perempuan. Boleh kan? Okey. Ni step yang kedua kan. Okey, step yang ketiga, dia kata sini boleh kahwin berkadar terus. Tak boleh kahwin berkadar songsang. Faham? Jadi kalau soalan tanya macam ni, padamnya kan. Banyak kan. Jadi kalau soalan tanya relationship antara D besar dengan D kecil. D besar dengan D kecil. Apa relationship ni? Directly ke inversely proportional? Okey, D besar apa? D besar adalah perempuan. Betul tak? D kecil apa? D kecil adalah lelaki. Boleh kahwin tak? Boleh kahwin. Jadi directly proportional. Directly proportional. Jadi maksudnya di sini bila D bertambah, D kecil akan bertambah. Itu maksudnya. Boleh faham tak ni? Faham Okey. Okey, ini pula. Ni apa hubungan ni? Saya faham je kita tanya soalan. Ni apa? Apa hubungan ND dengan D ni? Lelaki. Directly ke inversely proportional? Tak berdengar. Directly ke inversely proportional? Inverse. Inversely proportional kan. N lelaki, D pun lelaki kan. Jadi kita kata tak boleh kahwin berkadar songsang. Inversely proportional. Okey, boleh kan? Kita buat satu lagi soalan. Tak apa, ni untuk yang terakhir lah kan. Boleh kan? Boleh. Tunjuk ni. Buat ni. Lambda equal to AX over D. Yang takut dengan formula ni. Sekarang formula je. Kamu dah. Okey, tanpa pecahan. Maksudnya D ni kamu kena contoh yang BO. D ni maksudnya kau dah pindah ke sini kan. Jadi kita akan dapat lambda D sama dengan AX. Boleh faham tak ni? Okey, faham. Okey kan. Jadi kita bagi dia jantina. Kiri lelaki, kanan perempuan. Boleh tak? Ya, boleh. Kiri lelaki, kanan perempuan. Okey, soalan tanya. Kalau soalan tanya lah. Soalan tanya lambda NX. Lambda NX. Apa hubungan dia? Lambda NX. Directly proportional. Ya, directly proportional. Hubungan dia adalah directly proportional. Berkadar terus. Lambda lelaki, X perempuan. X perempuan Okey. Yang ni pula A dengan X. Inversely Okey, bagus. Inversely proportional. Berkadar songsang. D dengan X. Directly proportional. Ya, directly proportional. Nampak senang, kamu dah faham dah kan? Okey, kita bagi habis slide ni lah kan. Okey, F sama dengan MA. Ni soalan daripada bab 2 kan. Tapi tak apalah, kita akan bincang. Jadi soalan tanya, jadi guru salin balik. Kenapa salin balik? Tak apa. Sebab tak ada fraction. No fraction. Jadi okey. Kita ambil terus. Dan kita letak F sebagai lelaki, MA perempuan-perempuan. Boleh Jadi hubungan dia F dengan E apa? FE. Directly proportional. Directly proportional. MA? Inversely proportional. Nampak dah kan? Okey, kita ada formula ni pula. Ni formula bab akhir ni, tapi tak apalah kan. Lambda kita bawa sana kan. Pindah sana. Lambda pindah sana jadi E lambda equal to HZ. Jadi formula ni. Okey, soalan apa tanya? Dia ada hubungan di antara kita berjantina. Laki-laki, perempuan-perempuan kan. Okey, letak sini hubungan E dengan lambda. E dengan lambda. Apa hubungan dia? Inversely proportional. Ya, inversely proportional. Okey lah. Boleh faham je. Dengar kamu dah boleh faham, tak apalah. Nanti kita sambung lagi lah kan. Untuk minggu hadapan. Kamu rajin je tengok video ni kan. Kalau tak faham, kamu boleh tanya cikgu soalan. Kamu WhatsApp soalan, kamu tanya cikgu. Ataupun kamu ada soalan, kamu boleh tangkap gambar, screenshot tanya cikgu kan. Kalau boleh buat soalan komputer. Okey, boleh kan? Okay. Boleh, cikgu setakat ni saya cikgu. Akhirlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Okey, sama.